Okay, hai, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ni hari Jumaat kan. So Tira naklah buat pahala juga, kongsi-kongsi tazkirah dengan you all. Okay, hari ni insyaAllah Tira nak share cerita tentang ulat dalam batu. Kisahnya kisahnya macam ni. Satu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi berjumpa dengan Firaun lah. Okay, jadi masa tu Nabi Musa rasa risau, rasa bimbang. Nabi Musa cakap dengan Allah, "Ya Allah, kalau aku pergi untuk menemui Firaun, macam mana dengan isteri aku? Macam mana dengan anak aku? Kan? Sebab siapa nak jaga mereka? Siapa nak bagi makan minum kan? Nak cari rezeki untuk mereka." Jadi disebabkan Nabi Musa cakap macam tu, Allah pun perintahkan Nabi Musa untuk ambil seketul batu, dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk pecahkan batu tu. So Nabi Musa pecahkan batu tu. Pecahkan kali pertama, ada lapisan lagi dalam batu tu. Pecahkan lagi, ada lapisan lagi dalam tu. Pecahkan sampai 7 lapisan. Sampai 7 lapisan dipecahkan. Dan terperanjatlah Nabi Musa bila dia menemui seekor ulat dalam batu tu, di lapisan yang ketujuh. Hanya ada seekor ulat tu dengan sehelai daun segar. Which is kalau kita fikir logik, macam mana ulat tu nak hidup? Macam mana ulat tu nak nak teruskan dia punya nyawa dia tu? Perlukan oksigen, perlukan makanan kan. Tapi dia duduk dalam batu yang paling dalam, lapisan ketujuh, dan hanya dengan sehelai daun kecil segar. Macam mana nak hidup? Okay, jadi apa lagi Nabi Musa buat? Dia ikutlah apa Allah perintahkan. Allah kata angkat ulat tu, letak dekat telinga. Dengar apa ulat tu cakap. Rupa-rupanya ulat tu sedang berzikir. Apa zikir ulat tersebut? Subhanama yarani wa ya'rifu makani warzuqni wala yangsani. Subhanama yarani, maha suci Allah yang melihat aku. Wa ya'rifu makani, yang mengetahui kat mana aku berada sekarang. Warzuqni, yang memberi aku rezeki. Wala yangsani, dan tidak pernah melupakan aku. Dan ulat tu zikir ulang-ulang. Subhanama yarani wa ya'rifu makani warzuqni wala yangsani. Subhanama yarani wa ya'rifu makani warzuqni wala yangsani. Maha suci Allah yang sedang tengok aku, yang tahu kat mana aku berada, yang memberi aku rezeki dan tidak pernah melupakan aku. Diulang-ulang. Jadi benda ni memberi kesedaran pada Nabi Musa, yakni untuk apa kita terlalu risau, sedangkan kita boleh berusaha dan boleh berdoa kepada Allah, boleh berzikir, minta Allah bagi rezeki yang mencukupi untuk kita. So, likewise lah kita dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita terlampau risau. Kita bersangka buruk dengan Allah. Kita rasa macam, boleh ke? Khususnya kalau Tira nak share pasal bisnes lah kan. Macam kita semua tengah nak adapt closing untuk bulan September. Masing-masing ada yang capai target, ada yang belum capai target, ada yang nak macam-macam you all punya impian kan. Jadi bila kita risau nak capai, apa kata kita cuba zikir macam mana ulat ni berzikir kan. Tempat yang sama kita usahalah kan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita usaha habis baik, tapi rupanya kita lupa nak minta pada Allah sungguh-sungguh. Kita lupa nak sandarkan usaha kita pada Allah. Sebab kita jangan tak tahu, usaha dan doa tu kena seiring. Kalau kita berusaha tapi kalau kita tidak berdoa, apa maksud dia? Usaha tanpa doa itu sombong kan. Kalau you berdoa tapi tak ada usaha pun tak boleh juga. Sebab doa tanpa usaha itu bohong. You doa, you kata nak, tapi you tak usaha apa-apa. So itu bohong lah. You bohong diri you sendiri kan. Jadi dua-dua ni diperlukan, usaha dan juga doa. Sebab kita kena ingat, kalau kita nak rezeki datang daripada Allah. Yang memberi rezeki tu Allah. Rezeki ni ibarat kita nak buka satu pintu rezeki, tapi pemegang kunci dia Allah. So macam mana kita nak buka pintu tu kalau kita tak ambil hati pemegang kunci tu? Jadi kita kena
yakin dan juga kita kena buat apa yang Allah suka. Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita sembahyang awal waktu, baca Quran. So kita buat apa saja yang boleh buat Allah sayang kita, kita buat. Dan suka untuk Tira kongsi juga nak bagi semangat pada semua yang ada buat bisnes kan. Kalau you takut sangat nak start berniaga, takut fikir apa orang cakap kan, Tira nak kongsi apa Ustaz Abid Liu cakap. Ustaz Abid Liu, kalau perasan, Tira suka sangat. Dia seorang ustaz, seorang pendakwah, tapi dia sangat successful. Dia betul-betul menunjukkan diri dia seorang duta Islam, duta kepada Islam, kan? Jadi, kalau korang perasan lah, dia seorang businessman yang successful jugalah, pendakwa yang successful dalam bisnes dia. Ada kafe, kan? Ada bisnes jubah dia, bisnes training dia, training and konsultasi dia. Kalau perasan, antara strategi bisnes dia, bila dia buat live video, dia akan buat live di kafe dia. Apa nama kafe dia? Tak ingat pula. Hi, thanks for joining semua. Okay, so masa dia buat live video, dia akan buat dekat kafe dia. Dan juga makanan-makanan dalam yang ada dalam menu dekat kafe dia tu, dia letak kat depan. Jadi sepanjang orang tengok live video perkongsian dia, sambil-sambil dia dapat pahala untuk sharing dia tu. Sambil-sambil tu dia buat marketing. Buat marketing untuk tunjukkan makanan tu. Tapi apa Ustaz Abid Liu kata? Masa ni kakak Tira, Kak Ainul lah, dia pergi jumpa Ustaz Abid Liu. Dia tanya, Ustaz, salah ke kita nak jadi kaya? Salah ke? So Ustaz kata, tak salah. Tak salah. As long as kita tahu kita jadi kaya sebab apa? Kita nak memberi lebih banyak, kan? Sebab tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sampai bila kita nak jadi orang yang menerima, kan? So kita nak memberi lebih banyak. Kita nak jadi duta Islam. Ustaz kata, bagus kalau you ada niat nak jadi kaya. Okay? Pegang satu je. Apa pun kata orang sekali, pegang satu je. Kita buat apa sekalipun sebab kita nak Allah sayang. Jadi kalau katakan anda rasa bercita-cita nak jadi seorang kaya, cek balik. Apa niat aku jadi kaya, sebab apa aku jadi kaya? Adakah sebab atau jawapan itu kepada diri anda sendiri boleh buat Allah sayang? Kalau boleh, Alhamdulillah, teruskan. Kalau tak boleh, yang itu kena stop. Okay, so apa jawapan Ustaz? Ustaz kata macam dia sendiri, bayangkan, dia seorang pendakwah, okay, pun ada orang komen, Ustaz tak baik tunjuk tayang makanan. Ada orang berlapar tak makan Ustaz. Ada orang tak mampu nak beli makanan. So Ustaz kata apa? Nak buat macam mana, kan? Orang yang bercakap tu, dia tidak berada dalam bidang kita. Dia bukan orang bisnes. Dia tidak berada dalam bidang kita. Jadi, untuk kita dengar cakap dia pun susah. Sebab dia tak faham. Jadi kita teruskan. Selagi mana kita yakin, kita faham, apa yang kita buat ni adalah tujuan untuk bisnes kita dan niat kita kerana Allah. Dan after all, semua yang kita buat sebenarnya untuk Allah sayang kita. Morning Kira. Good morning semua yang join. Kalau rasa ilmu pagi ni bermanfaat, kalau rasa cerita ni boleh bagi kesedaran, boleh bagi pahala kat kita sebarkan. Kita ajak ramai-ramai untuk dengar juga cerita ni, untuk tahu juga yang bahawa Allah itu boleh lapangkan rezeki kita, Allah juga boleh sempitkan rezeki kita. Allah boleh turunkan rezeki untuk kita, Allah juga boleh angkat rezeki untuk kita. Allah boleh tutup pintu rezeki kita, tapi Allah juga boleh buka seluas-luasnya pintu rezeki untuk kita. Yang kuncinya bagaimana kita ambil hati pemberi rezeki itu sendiri. Apa usaha kita dan adakah kita benar-benar melakukan apa saja yang Allah sayang. Jadi boleh klik kongsi, share video ni, ajak ramai-ramai untuk tengok dan ambil manfaat daripada perkongsian Tira pagi ni. Semoga kita tak putus asa, especially those yang nak ada closing ni, jangan putus asa. All out, usaha habis baik, sadarkan niat kita, usaha kita kerana Allah. So itu saja sharing untuk pagi ni. Kita ambil iktibar daripada kisah ulat dalam batu ni. Kalau ulat dalam batu tu pun boleh dapat rezeki, yakin dengan rezeki Allah. Kenapa kita yang memang
normal, kehidupan kita seharian ni sebenarnya dah cukup sempurna Allah bagikan. Macam-macam kita boleh buat. Kenapa kita nak putus asa? So percaya pada Allah, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa checklist hari Jumaat. Dah sedekah ke belum? Kalau boleh sedekah waktu pagi, cari siapa-siapa untuk sedekah, ataupun you all boleh log in to Maybank to you kan, transfer. And then jangan lupa potong kuku, okay? Simple sunnah for hari Jumaat. Mandi, berwangi-wangian, baca surah Al-Kahfi. Tips untuk habiskan surah Al-Kahfi yang 100 lebih ayat ni, korang boleh tengok dalam live video Tira yang sebelum-sebelumnya, okay? Okay, jangan lupa klik share and ajak ramai-ramai. Kita panjang-panjangkan pahala kita sama-sama pagi ni, okay? Okay, that's all. Assalamualaikum.